Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Amalin Aisyah Putri binti Muhammad Said, nombor pelajar 2023401278, akan membentangkan tentang tajuk alam barzah, iaitu alam kubur, mengikut kepercayaan dan pandangan agama Yahudi, iaitu Judaism. Baiklah. Maksud alam barzah dalam agama Islam. Kita pergi dahulu kepada agama Islam. Bermaksud tempat persinggahan sementara jasad makhluk sehingga hari kiamat sebelum dibangkitkan. Bermakna di sini, apabila seseorang itu telah meninggal, mereka akan ditanam di dalam tanah, iaitu mereka akan masuk ke alam kubur sementara menunggu hari kiamat sebelum semua manusia dibangkitkan untuk dihitung amalan mereka masing-masing, sama ada yang baik maupun yang buruk. Baiklah. Alam kubur menurut Judaism pula. Judaism mengatakan alam kubur ini adalah tempat semua manusia pergi selepas mereka mati. Terdapat 3 perkara yang terkandung dalam Judaism mengenai alam kubur. Pertama, Al-Mali Rachamim, iaitu doa nyanyian kepada arwah lelaki dan wanita. Al-Mali Rachamim ini juga mempunyai 2 versi yang berbeza, khas untuk wanita dan khas untuk lelaki. Yang kedua adalah Gehenna, yang bermakna neraka, iaitu tempat persinggahan sementara bagi menjalani proses purgatori, iaitu proses penghukuman dan penyucian daripada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah 12 bulan tempoh penghukuman dan penyucian daripada dosa-dosa jahat. Jadi 12 bulan ini adalah tempoh mereka akan tinggal di dalam Gehenna untuk dihapuskan segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh individu-individu tersebut semasa mereka masih hidup sebelum mereka ke syurga. Baiklah, perkara yang pertama iaitu Al-Mali Rachamim. Al-Mali Rachamim ini adalah doa nyanyian kepada si mati selepas pengemubian dan perkabungan. Bermakna, apabila setelah selesainya seseorang mayat itu dikebumikan, maka doa ini akan dinyanyikan oleh keluarga ataupun saudara mara yang terdekat yang hadir sewaktu pengemubian dan perkabungan. Yang kedua, Al-Mali Rachamim ini mempunyai 2 versi khas bagi mayat lelaki dan wanita, seperti kita dalam agama Islam. Khas untuk arwah wanita dan khas untuk arwah lelaki, iaitu almarhum dan almarhumah. Yang ketiga adalah nyanyian ini diketuai oleh Chazan. Chazan ini akan membantu untuk mengetuai, memimpin bacaan nyanyian doa ini bersama-sama Rabbi. Rabbi adalah guru agama Yahudi, manakala Chazan adalah pemimpin yang akan memimpinkan doa. Yang keempat, dapat meringankan hukuman dan mempercepatkan tempoh dalam fasa purgatori. Bermakna, jika ahli keluarga mereka ataupun saudara mara terdekat mereka membacakan nyanyian Al-Mali Rachamim ini, maka mereka dapat membantu si mati untuk meringankan azab dan mengurangi tempoh dalam proses penyucian dari penghukuman sebelum ke
syurga. Yang kedua adalah Gehenna. Okey, Gehenna merupakan tempat persinggahan sementara bagi tujuan penghukuman dan penyucian segala dosa. Bermaksud Gehenna ini adalah api yang akan membakar ataupun yang akan menghukum mereka untuk menyucikan segala dosa-dosa mereka yang telah dilakukan. Dan yang kedua, tempoh selama 12 bulan serta diseksa berterusan oleh para malaikat kecuali pada hari Sabat. Bermaksud roh-roh yang jahat ini akan berada di dalam Gehenna untuk menjalani proses purgatori selama 12 bulan. Dan mereka ini akan disiksa oleh para malaikat yang sangat-sangat dahsyat dan yang mempunyai teriakan yang sangat-sangat kuat sehingga mereka memohon ataupun memohon belas kasihan daripada roh-roh yang berada di syurga. Tapi malangnya roh-roh yang berada di syurga tidak dapat membantu mereka kerana teriakan malaikat yang sangat dahsyat itu. Hari Sabat ini merupakan, mengikut kepercayaan agama mereka, hari Sabat adalah hari Tuhan berehat setelah selesai semua penciptaan yang diciptanya. Yang ketiga adalah roh-roh akan terbang ke syurga setelah mendapat pengampunan daripada Tuhan. Jadi, apabila selesainya tempoh 12 bulan disucikan dan dihukum, maka mereka akan mendapat pengampunan daripada Tuhan. Oleh yang demikian, mereka dapat terbang ke syurga. Akhirnya, roh yang paling jahat akan dikenakan sumpahan Yamach, Shimon, Vazikro, sama ada kekal atau lenyap. Roh yang akan dikenakan sumpahan ini hanyalah roh yang begitu jahat atau yang paling jahat. Okey, sebelum itu saya patah kembali. Jadi pada hari Sabat ini, malaikat akan berhenti menyiksa dan menghukum roh-roh yang jahat ini tadi sebagai tanda penghormatan dan memberi peluang kepada roh-roh jahat ini untuk merenung kembali dosa-dosa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi. Baiklah. Yang terakhir iaitu 12 bulan purgatori. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika fasa ini. Yang pertama, malaikat Duma dibantu oleh malaikat Af, Masyid dan Hema akan membawa roh jahat ke dalam Gehenna. Apabila seseorang itu mati dan telah dikebumikan, maka jika roh itu baik, mereka akan terus menuju ke syurga. Tetapi jika roh itu merupakan roh yang jahat, maka 4 orang malaikat ini akan membawa mereka ke dalam Gehenna. Seterusnya, aktiviti penghukuman dan penyiksaan akan diberhentikan pada hari Sabat. Seperti mana yang telah dikatakan sebelum ini, para malaikat, 4 malaikat ini tadi akan memberhentikan segala aktiviti-aktiviti penghukuman atau penyiksaan pada hari Sabat ini. Dan roh yang tidak memelihara hari Sabat, siksaan dan hukuman tetap diteruskan. Ini menunjukkan bahawa hanya roh yang menjaga hari Sabat ini ketika mereka masih hidup di atas dunia diberikan
diberikan keistimewaan. Tetapi roh yang tidak memelihara tetap akan menjalani hukuman seperti biasa. Yang keempat, roh yang memelihara akan dibawa ke gunung salji berkembar untuk menyejukkan badan dan diseksa semula setelah tamat hari Sabat tersebut. Jadi, roh yang diberhentikan daripada aktiviti hukuman dan siksaan untuk hari Sabat ini akan dibawa ke gunung salji berkembar untuk menyejukkan badan mereka. Kiranya seperti untuk berehatlah dan untuk merenung kembali dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan sejurus habis hari Sabat ini, mereka akan diheret semula oleh para malaikat tersebut untuk disambung semula penyiksaan, penghukuman dan penderitaan mereka. Baiklah, dan yang terakhir sekali, selesai setahun penderitaan iaitu 12 bulan ini tadi, roh-roh jahat ini akan terbang ke syurga setelah mendapat keampunan dari Tuhan. Dan roh Yamech, Shimo dan Zikro akan kekal atau lenyap di dalam Gehenna ini tadi. Bermaksud proses ini akan sentiasa berulang-ulang. 6 hari diseksa, sehari berhenti. 6 hari diseksa, sehari berhenti. Dan 6 hari diseksa, sehari berhenti. Iaitu pada hari Sabat sahaja yang diberhentikan segala hukuman penyiksaan dan segala hukuman penyiksaan dah. Jadi apabila dah selesai tempoh 12 bulan ini, maka roh-roh jahat ini telah mendapat keampunan daripada Tuhan dan mereka akan terbang ke syurga. Tetapi roh yang dikenakan sumpahan Yamech, Shimo, Zikro akan kekal di dalam Gehenna ataupun dilenyapkan terus roh ini. Bermakna apabila dilenyapkan, mereka tidak ada lagi dah di dunia ini. Mereka telah dihapuskan serta-merta. Baiklah, sekian daripada perkongsian saya, pembentangan saya pada hari ini. Saya harap dapat serba sedikit maklumat tentang kepercayaan dan pandangan agama Yahudi terhadap alam barzakh. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.